Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam ukhwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Mat Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gema Nur Iman pada pagi ini untuk membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab Hikam Dawi. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati Mansur bersama dengan tim pengurusan Gema Nur Iman yang dirahmati, yang lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu yang muslimin muslimat yang telah pun berada di Google Meet yang mengimarahkan kuliah kita setiap pagi bersama dengan Gema Nur Iman. Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, sentiasa meredai setiap langkah kita serta mencurahkan, semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga ke hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi ini dilimpahi rahmat keberkatan, dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di halaqah ilmu pada pagi yang bahagia ini. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahhab, seperti biasa kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Moga Allah sembuhkanlah dengan rahmat-Mu. Hanya Engkaulah yang maha menyembuhnya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafaqallah syifaan ajilan untuk Syahbuddin bin Maknur, Zaid bin Ahmad, Daduri bin Tumin, Halimah binti Datuk Kudus, Faizal Anwar bin Hamdan, Nuqman Al-Muqarin bin Syahrul Nizam, Safia binti Zahiruddin, Siti Nazira binti Abdul Aziz, Farida binti Yahya, Muhammad Kausar bin Imran Hazimin, Muhammad Nufal bin Mustafa Kamal, Nur Hilmi bin Alias, Nur Izwan bin Radwan, Ilin Nuar Sumaya binti Ilin Aminin, Ashifa Medina binti Muhammad Farid, Muhammad Hakim bin Hairul Nizam, Siti Asa binti Sa'ad, Narhana binti Muhammad Said, Nur Huwaina Insyirah binti Muhammad Hilmi Faiz, Nur Anis Hayati Muhammad Din, Yaakob bin Saleh, Marisa Mardiah binti Luqman Hakim, Mak Rasali bin Bulat, Nur Adibah binti Abdullah, Nurimah binti Miur Aziz, Ismail bin Abu Nuh, Fatimah binti Ali, Idin Rith bin Muhammad Ashrafi, Kamariah binti Yib, Hasya Adawiyah binti Adi Putra, Adam Husaini bin Syamir Husaini, Nazura Zulkifli, Muhammad Hasanul Hadi bin Abdul Samad, Datuk Setia Haji Ahmad Sami bin Haji Abdul Aziz, Muhammad Nur bin Yub, Fauziah binti Yusuf, Siti Aisyah Marwiyah binti Ahmad, Ruhaida binti Arifin, Syahrizal bin Samsudin, Muhammad Azri bin Khairul Anwar, Nik Hayan Azri bin Nik Syahrizal, Rohani Cikmat, Siti Nur Afikah binti Nur Hanizah, Azim Muhaimin bin Harith, Zulkifli Ja'far, Fatimah Rohada Dahlan, Halimah Qatar,
Sufa Solehah Abdul Umar, Salamah binti Jan Muhammad, Kamariyah binti Hamzah, Umairah binti Kamaruzzaman, Wan Abdul Qadir bin Wandilah, Sabana binti Nurdin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanafiyah, Fadilah binti Zakaria, Muhammad Hisham, Asgaf Putra bin Muhammad Ghazali, Ahmad Fauzi bin Ismail, Muhammad Nazri bin Ismail, Nurmah binti Taib, Zawiyah binti Ja'far, Faridah binti Kasmadi, Kamarul Arifin Idris, Minhat Fadil bin Kasmadi, Rufiah Rubiah binti Kasmadi, Khairul Nizam bin Jamaluddin, Azwa bin Mat Isa, dan seterusnya para jemaah yang hadir pada hari ini sekiranya diuji dengan pelbagai masalah kesihatan dan pelbagai masalah. Kita sama-sama mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kita semua, ya Allah. Dan pada pagi ini juga kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Ya Allah, peliharalah saudara kita di Palestin dari segala bentuk kezaliman, kurniakanlah kekuatan, ketabahan dalam menghadapi ujian. Lindungilah mereka dengan rahmat-Mu yang melimpah ruah dan kabulkan doa-doa kita dan juga harapan orang-orang Palestin. Dan di pagi yang penuh ceria dan bahagia ini juga, Gemah Nur Iman tidak lupa merakamkan Sana Helwah. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran pada para jemaah yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan yang baik, sentiasa dalam rahmat Allah, dengan bertambah umur, semakin bertambah ataupun sempurna pula iman kita dan sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Majlis kita pada pagi ini diteruskan tanpa kita melengahkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacita. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk membimbing bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab Hikam Jawi. Dengan segala bangga dan sukacita, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur alhamdulillah pada pagi ni rupa-rupanya minggu ni dapat bertemu lagi. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, diberikan keberkatan hidup, rahmat Allah seluas-luasnya insya-Allah. Mendoakan yang baik adalah perkara yang baik. Mendoa dengan ikhlas antara kriteria penting kemakbulan doa. Pada masa yang sama memulakan hari dengan amal yang soleh, itu adalah kurniaan anugerah daripada Allah. Diberi sihat, ini satu peluang yang baik. Walaupun sakit juga dari Allah yang sama, kerana sihat dan sakit kedua-duanya dari Allah. Tapi Allah beri peluang kita melalui hal yang sihat. Jadi mudah-mudahan dengan sihat yang ada kita dapat ke syurga. Dunia yang sementara ini memang tempat untuk kita berpenat-penat bagi orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tempat berehat-rehat. Dan jangan rasa kecewa kalau tidak mendapatkan keadilan di dunia. Kerana keadilan yang mutlak insya-Allah tidak akan hilang apabila kita ada di medan mahsyar di akhirat nanti, kerana Allah sahaja yang maha adil. Jangan putus asa dengan kehidupan. Jangan putus asa dengan apa yang kita miliki, apa yang dipinjamkan kepada kita. Kerana apa yang dipinjamkan kepada kita itu semua adalah pemberian daripada Allah sebagai ujian untuk kita. Jangan rasa cemburu dengan apa yang ada pada orang lain sekalipun lebih banyak, kerana apa yang Allah miliki jauh lebih banyak daripada apa yang dia miliki. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia miliki. Sedangkan yang dia miliki juga adalah milik Allah hakikatnya. Jadi jangan rasa cemburu, jangan rasa hasad, jangan rasa
terlalu kerdil dengan sebab sedikitnya kurniaan duniawi yang ada pada kita. Mungkin kurang pandai, mungkin kurang sihat, mungkin kurang kaya, mungkin kurang masyhur, mungkin kurang apa. Jangan rasa kecil hati, jangan rasa kecewa, jangan rasa terlalu kerdil diri. Sederhana saja. Apa yang ada pada kita, itulah mudah-mudahan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita kerana kita mampu untuk menanggungnya. Kita mungkin tidak mampu menanggung harta yang lebih banyak. Kita mungkin tak mampu menanggung kemasyhuran yang lebih besar. Kita mungkin saja tak mampu menanggung kecantikan yang lebih banyak. Kita mungkin saja tak mampu menanggung kesenangan yang lebih pelbagai. Jadi yang ada pada kita itu mungkin-mungkin saja itulah yang paling sesuai dengan tahap kemampuan kita. Mengelola nikmat, mengendali segala nikmat dengan baik. Alhamdulillah, pagi ini dapat bersama Gema Nur Iman. Syukur. Dan hari ini kita ada misi besar. Di samping kita doakan sahabat-sahabat kita, keluarga, kenalan sahabat handai yang berada dalam keadaan yang kurang sihat. Kita juga memohon kepada Allah semoga rayuan kita ni didengari, rayuan kita diterima untuk saudara-saudara kita di bumi Gaza yang saban hari setiap saat bagi mereka itu bagaikan satu perkara yang amat berat dengan serba kekurangan segenap sudut yang mana kita tak dapat bayangkan segala beban yang tertanggung dari apa sudut sekalipun, berapa ramai anak yang menjadi yatim, berapa ramai orang yang berubah menjadi cacat anggota, berapa ramai juga yang kehilangan anak, berapa ramai juga yang menjadi ibu tunggal, berapa ramai juga yang tidak kehilangan isteri dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan yang seluas-luasnya, diberikan pembalasan yang sepadan, setimpal kepada mereka yang mengkhianati agama, yang merosakkan agama dan sengaja untuk kita sebut mengancam agama Islam secara langsung ataupun secara tidak langsung. InsyaAllah marilah sama-sama kita bacakan surah Yasin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hajat yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا أرحم الراحمين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi penuh keberkatan dan kebaikan ini, kami syukur kepadamu, ya Allah. Engkau beri peluang kepada kami untuk membaca ayat suci Al-Quran. Engkau beri kesempatan lagi kepada kami untuk berdoa, merayu, memohon, meminta kepadamu, ya Allah. Buat saudara kami, keluarga kami, kenalan kami, juga sebahagian daripada kami yang sedang diuji dengan beberapa jenis sakit, yang sedang diuji dengan beberapa jenis tanggungan dan bebanan, agar Engkau, ya Allah, perlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Mu. Berikanlah, ya Allah, kurniakanlah, ya Allah, anugerahkanlah, ya Allah, kesihatan dan keafiatan untuk semua mereka yang berada dalam hati kami ingatannya, yang berada di dalam hati kami akan doa-doanya. Mudah-mudahan mereka semua menemui jalan penyelesaian yang terbaik dalam meneruskan kehidupan mereka, agar dengan keafiatan dan kesihatan yang kau pinjamkan nanti membolehkan mereka melaksanakan amal soleh, melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami juga merayu, meminta, memohon, merendah hati kepadamu, ya Allah. Bantulah saudara seagama kami di bumi Gaza. Mereka itu dalam keletihan, mereka dalam kelaparan, mereka dalam kehausan, mereka dalam kesengsaraan, mereka berada di dalam suasana kekejaman, mereka diserang pelbagai sudut, mereka dikhianati pelbagai pihak, mereka diketepikan oleh pelbagai jenis manusia. Ya Allah, kuatkanlah hati mereka, ya Allah, kekal dengan agamamu. Kuatkanlah hati mereka, ya Allah, tetap iman kepadamu. Kuatkanlah hati mereka, ya Allah, tetap bertawakal kepadamu. Kuatkanlah hati mereka, ya Allah, tetap redha dengan ketentuan-Mu. Kami menyatakan rasa sedih kami kerana kami sebagai umat Islam masih berada dalam keadaan ketinggalan dan lemah, tidak sepenuhnya dapat membantu menghalang pencabulan, tidak mampu untuk menghalang segala bentuk penindasan dan kezaliman yang dilakukan oleh Zionis yang berada di negara Israel. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kami serahkan musuh-musuh agamamu kepadamu, ya Allah. Berikanlah balasan ke atas mereka, ya Allah. Kerana perbuatan mereka perbuatan yang amat zalim. Kerana pengkhianatan mereka adalah pengkhianatan yang telah pun berlalu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kasihanilah mereka yang teraniaya. Kasihanilah mereka yang seagama dengan kami. Kasihilah mereka yang menjadi anak yatim. Kasihanilah mereka, ya Allah, yang kehilangan suami. Kasihanilah mereka, ya Allah, yang kehilangan tempat tinggal.
Kami mohon kepadamu ya Allah, sebahagian mereka yang telah kembali kepadamu, masukkanlah mereka ke dalam syurga, puaskanlah mereka dengan nikmat di dalam kubur. Semoga engkau terima amalan mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kita alhamdulillah dapat lagi baca Quran, dapat menuntut ilmu, dapat belajar. Mereka yang sana bertarung. Bertarung. Pagi. Pagi Ustaz. Pagi-pagi salam ceria. Syukur kepada Allah. Sebab itulah kita manfaatkan. Kita tengah sihat, tempat kita aman, makan pun boleh, minum pun boleh. Kita boleh aktiviti, nikmat besar sebenarnya, tapi kita bimbang, kita leka. Kita bimbang, kita leka. Memang dari satu sudut kita menyesali dan menginsafi apa yang berlaku di Gaza. Tapi dari satu sudut yang berbeza, mereka tu kita tak tahu di sisi Allah rupanya mereka dipermudahkan jalan ke syurga. Tiap malam tawakal. Tiap malam redha. Tiap malam tawakal. Tiap malam semata-mata ingat Allah. Mereka dah tak ada pergantungan lain. Jadi di saat-saat akhir kehidupan mereka tu kebergantungan kepada Allah tu sangat tinggi. Kemudian diambil nyawa. Kemudian mereka berada di alam yang seterusnya penuh kenikmatan. Jadi dari satu sudut mudah-mudahan mereka tu berbahagia di alam sana. Tapi dari satu sudut yang sama itu kita ni yang masih lagi berada dalam keadaan lapang, senang, mudah, berada dalam keadaan aman. Jangan sampai kita pula berada dalam kelekaan insya-Allah. Yang mana hari ini kita akan sambung di muka surat 12 ya. Tajuknya apa tu? Tajuknya buta mata hati. Kalau buta mata kepala, zahir kita ni. Zahir kita ni, mata kepala kita ni, buta mata kepala. Tapi yang kita nak cerita sekarang ni, buta mata hati. Apa dia punya tanda dia, apa dia punya isyarat dia, dan macam mana dia punya gejala dia. Gejala dia. Baik, insyaAllah. Kita lihat, buta mata hati. Kata pengarang, kata penulis, ijtihaduka fima dumina laka. Dumina tu maknanya yang telah dijamin. Yang telah dijamin. Wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguhnya engkau pada perkara, barang tu makna pada hal lah. Pada perkara ataupun pada hal, pada urusan yang telah diakui. Diakui maknanya dijamin. Saya cuba sebut perkataan yang lain supaya mudah-mudahan lebih kita mudah faham sikit. Sesungguhnya, bersungguh-sungguhnya engkau pada perkara, pada urusan yang telah pun dijamin bagimu. Yang dimaksudkan oleh pengarang tu rezeki tau. Kita kan, setiap daripada kita, sebelum kita berada di dunia ni, masuk ke alam dunia ni, lahir ke sini, kan setiap kita semua sekali sudah ditentukan apa? Rezeki kan? Masing-masing sudah pun ditentukan apa? Rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing dah ditentukan rezekinya oleh Allah. Jadi kata pengarang, bersungguh-sungguhnya engkau pada urusan yang telah pun dijamin bagimu, yakni rezeki, diakui itu dijamin. Dan keadaan engkau, cuainya engkau, taksir tu cuai. Cuai atau apa kita sebut, cuai lah. Cuai apa, abai, cuai. Leka Ustaz. Apanya? Leka. Leka, cuai, terabainya engkau
pada perkara yang telah dituntut. Dituntut ni disuruh daripadamu. Yakni ibadah. Okey. Dua perkara. Sabar dulu. Sebelum daripada koma tu kita baca tu, kita kena baca sampai situ dulu. Jadi, rezeki dah dijamin. Rezeki dah dijamin. Ibadah disuruh. Ibadah disuruh. Disuruh oleh Allah untuk ibadah. Dituntut maknanya disuruh lah. Jadi, kita ni pada benda yang Allah suruh, kita buat sikit-sikit. Pada perkara yang sudah dijamin, kita buat lebih-lebih. Pada perkara yang Allah suruh, seeloknya kita buat lebih-lebih. Maknanya betul-betul. Pada perkara yang sudah dijamin, kita tenang-tenang saja. Sederhana saja. Relax-relax saja. Tapi kita terbalik. Perkara yang sudah dijamin, iaitu rezeki, sungguh-sungguh. Luar biasa. Maknanya siang, malam, tambah, hujung minggu, tak kira apa. Kita bersungguh-sungguh. Padahal bendanya sudah dijamin. Pada perkara yang Allah suruh kita buat, iaitu ibadah, kita buat sikit-sikit. Ala kadar. Tengok sempat. Kalau tahu. Bila ada masa. Kita ambil yang sikit-sikit. Jadi, baik. Itu sifat kita yang macam tu. Perangai kita. Yang sepanjang hidup kita banyak buat begitu tu. Sambung. Menunjukkan, yakni membuktikan atas, yakni bahawa, membuktikan bahawa tiadanya yakin kamu dan hapusnya mata hati daripada kamu. Hapusnya maknanya tak adanya. Mata kamu ni tak ada mata hati. Kamu ada cuma mata kepala saja. Mata hati tak ada. Basirah tak ada. Ini kira-kira pedih juga ni. Pedih tu maknanya peringatan untuk kita juga. Sebab itulah kesibukan kita kan. Kesibukan kita pada sesuatu yang memang Allah dah jamin untuk kita. Tapi benda yang Allah suruh kita, kita buat ala kadar. Buat nanti bila ada masa lapang. Buat nanti bila, nanti banyak. Tapi pada urusan rezeki, yang dah berkali-kali disebut dalam Quran, berkali-kali disebut dalam hadis, aku dah jamin. Sebelum anak tu akan berada 40 hari. Kemudian ditentukan rezekinya apa semua dah ditetapkan. Dah diberitahu macam-macam dah. Dan kita pun maklum dah perkara tersebut. Tapi kita masih lagi bersibukkan lebih dalam urusan tu. Tapi tak sibuk lebih pada urusan ibadah. Jadi kata pengarang, itu menunjukkan bahawa kamu ni memang tak ada yakin dan kamu ni memang tak ada mata hati. Bukan kamu ni, saya sebut perkataannya kamu. Tapi sebenarnya saya. Sebenarnya siapa? Saya. Sebenarnya kita. Baik, jadi macam mana ni mata hati kita? Sebab tu mata hati kita tidak dapat melihat. Sebab tu mata hati kita susah nak melihat sesuatu jenis kebaikan. Kerana kita sendiri buta mata hati. Baik, apa lagi kata pengarang? Diingatkan kepada kita. Kerana, kata beliau, bahawa mata hati, yang namanya pandangan mata hati itu, dia adalah nur. Itulah sebenarnya yang namanya cahaya tu. Pandangan mata hati. Kalau dulu ada satu kumpulan nasyid tu, dia nyanyi lagu apa tu? Pandangan mata selalu. Pandangan mata selalu. Saya pun lupa. Pandangan mata selalu apalah, lupa. Pandangan Selalu menipu. Menipu Pandangan mata selalu menipu. Pandangan mata selalu menipu. Pandangan akal selalu tersalah. Pandangan akal boleh saja tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan nafsu selalu melulu. Asal nak je nak. Asal dia nak buat, dia buat. Asal nak pergi, dia pergi. Asal nak marah, dia marah. Asal nak tak puas hati, tak puas hati. Pandangan hati itu yang hakiki. Pandangan hati ni, nak cerita ni. Mata hati ni. Kalau hati itu bersih. Tapi dengan syarat hatinya ada bersih dulu, baru ada pandangan. Mata kita ni kalau bersih, tak ada tarik mata, tak ada kotoran, baru kita nampak.
Tapi kalau mata kita ni walaupun boleh nampak, tapi kotor, banyak tahi mata, banyak debu, banyak habuk, banyak apa, pasir, kita pun tak boleh nampak juga. Jadi dia punya apa? Tapi lagu tu pun memang menyentuh tentang urusan urusan tasawuf. Lagu itulah dia punya lirik dia lah. Tapi saya nak ceritanya dia tu, pengarang mengingatkan bahawa mata hati tu kan cahaya yang dipertaruhkan Allah, diletakkan oleh Allah akan dia itu dalam hati. Mata hati tu dia adalah cahaya, diletakkan dalam hati. Yang mengetahui dengan dia, maknanya dengan cahaya mata hati itu kita dapat mengetahui bahawa adanya iradah Allah daripada hamba. Supaya kita tahu sebenarnya apa sahaja yang berlaku pada kita itu sebenarnya tidak terlepas daripada iradah Allah. Kehendak Allah kepada kita. Jadi kalau rezeki kita banyak mana, sikit banyak, hakikatnya sebenarnya mata hati kita kena tahu. Itu ada cahaya yang mana mengetahui bahawa semua perkara adalah dengan iradah Allah, kehendak Allah. Apabila ada muka hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah, kita boleh guna cahaya tu dan menundukkan diri kita betapa semua yang berlaku itu ada dengan iradah Allah apabila, dengan makna jika muka hati tersebut dibasuh dengan air muraqabah. Bila ibadah, bila bertaubat, bila beramal. Muraqabah maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita banyak zikir, bila banyak istighfar, bila banyak selawat, bila banyak menuntut ilmu, pelajari, maka barulah muka hati itu dibasuh. Bila basuh, maka terserlahlah cahaya. Cahaya itu untuk dia mengenal bahawa setiap perkara yang berlaku itu adalah iradah Allah. Yang telah dibersihkan daripada karatan aghyar, daripada kekotoran, daripada perkara-perkara yang merosakkan mata hati. Ini bukan mata betul ni, ceritanya mata hati. Dan kerana inilah istighal pula yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada apa yang dikehendakinya itu memadamkan bagi cahaya hati dan boleh membutakan hati. Orang yang dia bersihkan hati, dia akan meninggalkan sesuatu yang boleh memadamkan mata hati, membutakan mata hati, mengotorkan mata hati. Dia akan pergi kepada benda-benda yang boleh menghilangkan benda-benda itu. Lari daripada itu. Apa contoh benda yang boleh menghilangkan? Apa contoh benda yang boleh memadamkan? Apa boleh contoh perkara yang boleh membutakan mata hati? Dosa. Apa perkara yang boleh memadamkan mata hati? Apa perkara yang boleh merosakkan mata hati? Apa perkara? Makanan-makanan daripada sumber yang haram, sumber yang syubhah. Salah satu daripada perkara yang membutakan hati kita. Dosa, maksiat, prasangka buruk. Dia akan jauhkan diri. Sebab dia tahu, kalau, maknanya ginilah. Kalau mata zahir, kalau saya jalan tanpa pakai Google, tanpa pakai spek mata, tanpa pakai spek mata hitam, jalan di tengah pasir, maknanya saya sengaja mendedahkan mata saya kepada habuk, kepada pasir, kepada debu, sehingga selepas daripada itu, saya nak meneruskan perjalanan, susah. Mata tak boleh nak buka. Saya bukan jenis yang memiliki bulu mata panjang bagaikan unta di padang pasir. Unta di padang pasir, antara spesialnya unta, bulu mata dia panjang. Bulu mata dia panjang. Yang dia panggil apa tu? Masmona. Apa? Masmona pula. Apa tu nama dia? Maskara. Maskara. Masmona pula. Tersalah sebut. Itu kalau kita cerita tentang mata biasa. Jadi kita elak debu, kita elak habuk, kita tutup dengan pakai pakaian tertentu sebab kita tahu mata kita ni penting. Nak digunakan habis daripada tempuh kawasan yang namanya kawasan debu pasir ni, kita akan pergi kepada kawasan lapang yang kita nak gunakan mata kita ni untuk meneruskan perjalanan. Baru kita nampak siang dan malam. Orang yang melalui perjalanan kehidupan, dia bukan fikir mata zahir saja. Dia nak mata hati dia pun adalah nampak.
Jadi cara kita nak supaya mata hati kita ni nampak betapa semua yang berkaitan kehidupan kita ni adalah kehendak Allah. Supaya nampak apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita tu pasti berlaku. Jadi dia tak nak butakan mata hati dia. Tak nak buat dosa, tak nak buat kesilapan, tak nak buat maksiat, tak nak makan daripada sumber yang salah dan sebagainya. Sebab nanti mata hati ni nak digunakan untuk kehidupan yang ke depan seterusnya. Kalau dia sebarangan, contohnya buat dosa tak kisah. Contohnya dia makan makanan sumber yang haram. Walaupun makanannya halal, sumbernya haram. Walaupun minumannya halal, sumbernya haram. Walaupun pakaiannya halal, sumbernya haram. Jadi menyebabkan nanti buta mata hati, rabun mata hati, rosak mata hati. Bila rosak mata hati, orang terangkan pun dia tak boleh faham. Orang jelaskan pun dia tak boleh terima. Seperti orang yang matanya dah rosak, kena habuk, cahaya ada kat depan pun tak nampak, masih kabur. Padahal cahaya ada. Seumpama itu bagi mata hati. Sudah dijelaskan pun dia tak boleh terima. Sudah diterangkan pun belum boleh yang namanya faham. Sudah diberitahu pun tidak ambil berat. Kenapa? Sebab soalnya mata hati. Mata hati. Cuma mata hati ni tak nampak secara fizikal. Berbola mata 2 biji terduduk dalam jantung hati kita. Hanya tidak dapat dilihat dengan bentuk fizikal sahaja. Jadi kata pengarang, itu mata hati, ya Allah. Sebab tu kalau kita nak kena faham diri kita ni, seandainya kita rasa macam ada beberapa perkara benda yang benar, kita masih susah nak terima. Ada benda yang benar, kita masih telan-telan tak menerima sepenuhnya. Ada benda yang hak, benda yang pasti, tapi hati kita tu memberontak, masih belum lagi dapat terima sepenuhnya. Itu mungkin saja kita sedang bertarung dalam hal kebersihan mata hati kita. Mungkin saja. Sebab benda yang sama, kebenaran diterima oleh orang lain, kenapa tiba-tiba sampai kepada kita, kita rasa macam susah nak terima? Perbezaan dia bukan pada penyampaian. Kerana orang yang menerima kebenaran, dia dengar daripada sumber kebenaran yang sama. Kita pun dengar daripada sumber kebenaran yang sama. Sebagai contoh, kita dengar Al-Quran yang sama, kita dengar hadis yang sama, kita ikuti pesanan daripada Nabi yang sama. Tapi yang satu orang, mereka tu bila dapat yang namanya peringatan-peringatan itu, hati mereka tu lunak. Hati mereka itu luntur. Hati mereka tu terima. Tapi kita pula, benda yang sama, Quran yang sama, hadis yang sama, tapi rasa berat, rasa payah, rasa beban, rasa susah, rasa gelisah. Oh, salah satu daripadanya ialah mata hati kita. Salah satu, bukan mesti, salah satu. Jadi, pengarang mengingatkan lagi apanya? Maka sayugianya atas kamu, oleh kerana itu sayugianya. Sayugianya ni bukan sayu tau. Sayugia ni apa? Bismillah. Seeloknya, sewajarnya, sewajarnya atas kamu melazimkan muraqabah. Jadi cara kita nak bersihkan mata hati, kita lazimkan apa? Muraqabah. Salah satu daripadanya, mendatangi majlis ilmu seperti mana pada pagi ini. Ini niatkan muraqabah. Niatlah dalam hati muraqabah. Boleh? Masing-masing niat dalam hati, hadir majlis ilmu ni niatnya muraqabah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan selapang-lapang hati, mendengar firman Allah, hadis Nabi, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Muraqabah tu datang daripada perkataan raqabah. Raqabah tu ialah sesuatu yang mana kita berbuat amal ibadah dengan merasakan kita ni sentiasa mendapat pengawalan, pengawasan, pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Bermuraqabah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan maksud kita sentiasa merasakan pengawasan, penjagaan, perhatian, pandangan dari Allah. Jadi kita nak buat apa-apa pun seakan-akan macam kitalah kalau masuk pejabat, masuk kawasan, masuk ruangan tertentu, yang mana kita tahu CCTV ada 8, yang mana paparan video tu nampak di depan mata kita apa yang kita buat. Maka kita pun
berjaga-jaga dengan setiap perbuatan kita, kerana kita tahu bahawa adanya di situ muraqabah kamera. Muraqabah kamera maknanya apa? Adanya perhatian daripada satu pihak tentang apa yang kita laksanakan. Lalu kita pun buat secara bersungguh-sungguh baik kerana merasakan muraqabah itu. Jadi muraqabah kita ni sebenarnya bukan dengan CCTV, tetapi muraqabah kita kepada Allah. Kita buat sesuatu dengan merasakan adanya pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata pengarang, dan pohonlah olehmu kepada Allah daripada anugerah-anugerahnya. Lebih dari itu, ya Allah, kurniakanlah kami dapat tunaikan kewajipan. Tunaikan kepada kami. Mohon anugerah. Kalau kita mampu pun itu anugerah. Saya dah beritahu pada minggu-minggu lalu. Kalau kita mampu jadi baik pun anugerah. Kalau kita mampu buat amal soleh banyak pun anugerah. Allah yang beri sebenarnya. Kalau kita dapat pagi-pagi ni duduk baca Yasin, dengarkan ini pun anugerah. Boleh duduk, boleh dengar, boleh ikuti, itu anugerah dari Allah. Jadi kita mohon supaya yang ke depan Allah beri lagi anugerah untuk kita muraqabah dan taqarrub kepada Allah. Baik, kemudian Syekh Jamaluddin radhiyallahu anhu berkata, bermula sesuatu yang diakui bagi hamba. Diakui maknanya ditetapkan. Bermula sesuatu yang ditetapkan bagi hamba itu, iaitu rezekinya. Kita ni kan hidup di dunia ni, benda yang antara yang pertama sekali yang ditetapkan, yang ditentukan, yang diakuikan untuk kita adalah apa? Rezeki. Yang dengan hasil, yang hasil dengan dia mendirikan wujudnya dalam dunianya. Yang mana dengan sebab itu kita berada di dunia sudah pun ditentukan rezeki-rezeki kita sampai kita selesai. Sampai kita selesai kembali ke rahmatullah, semuanya sudah ditentukan. Dan erti keadaannya diakui itu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengakui demikian itu. Mengakui maknanya apa? Menetapkan. Kita mengakui bahawa Allah yang telah menetapkan yang demikian itu. Maknanya Allah dah tetapkan rezeki setiap orang yang ada hadir hari ini, 280 orang, semuanya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Dan selesailah segala hamba itu daripadanya. Sebenarnya urusan rezeki sudah selesai. Sebenarnya urusan rezeki sudah pun selesai. Semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Dan tiada dituntut daripada mereka itu untuk bersungguh-sungguh dalamnya. Allah tidak menuntut kita untuk bersungguh-sungguh mencari rezeki. Tapi kalau bersungguh-sungguh bekerja, boleh. Kerana kesungguhan tu nak dibawa ke akhirat. Bersungguh-sungguh menunaikan tanggungjawab, boleh. Sebab menunaikan tanggungjawab itu akan dibawa ke akhirat. Tapi bersungguh-sungguh semata-mata kerana nak banyak rezeki, tak berapa perlu. Kenapa? Sebab ada orang bersungguh-sungguh rezekinya sikit. Ada orang langsung tak bersungguh-sungguh, tapi kadang Allah beri rezekinya banyak. Jadi kita bersungguh-sungguh bukan bermatlamat nak banyak rezeki semata-mata. Bukan. Tapi kerana Allah perintahkan kita apabila menjalankan kerja tanggungjawab, laksanakanlah dengan sungguh-sungguh. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah suka apabila seorang hamba itu melaksanakan sesuatu amalan, dia lakukan dengan penuh itqan. Itqan maknanya komitmen dan sungguh-sungguh. Jadi kita buat tu bukan mesti untuk banyak rezeki, dan bukan kerana takut sikit rezeki. Kita buat pun dengan keyakinan rezeki sudah pun ditentukan oleh Allah. Jadi kalau banyak, kita syukur kerana kita tahu itu adalah ketetapan dari Allah. Kalau sikit, kita tak jadi kufur kerana kita tahu bahawa kesungguhan kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah pada hari akhirat. Jadi kita akan istilahnya gerak terus. Maknanya macam itulah.
Gerak Ustaz, terus, ayat gerak terus. tadi tu hadis ke ayat Quran? Hadis. Hadis. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Hadis Nabi. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Sama. Okey, habis yang dituntut apa? Tengok bawah. Dan suatu yang dituntut daripada hamba itu ialah amalnya. Jadi kalau orang cari rezeki, istilahnya cari rezeki. Tak apa, tak salah. Istilahnya nak nambah rezeki. Hanya dari segi istilah zahir tak apa. Tapi hakikat dalam hati kita, pandangan mata hati kita tu, ialah kita meyakini, memandang bahawa rezeki kita sebenarnya di sisi Allah sudah pun ditetapkan. Tapi yang dituntut dari kita tu apa? Tengok tu. Amalnya yang sampai dengan dia, hamba itu kepada berbahagia di akhirat. Yang tu yang kita nak bawa tu. Yang saya kata sungguh-sungguh, komitmen, jujur, cerdas, berinisiatif, bertindak pantas, menepati. Itu semua tu nak dibawa ke akhirat tu. Amal tu. Dan erti keadaannya dan yang dituntut itu bahawasanya diwakilkan kepada iktisab. Iktisab maknanya usaha hamba bagi amal itu dan bersungguh-sungguhnya dia di dalam kerja itu, dalam usaha itu. Dan memelihara dia segala syarat-syaratnya. Pelihara, nak cari rezeki, nak bekerja, pelihara syaratnya. Mesti jangan khianat, mesti jangan apa. Apa syarat-syarat amalan kita diterima di akhirat. Kita kena pelihara syaratnya. Kita jaga segala sunatnya. Dan kita jaga segala waktunya. Solat dijaga. Syarat-syarat solat dijaga. Kesungguhan kita saja dalam beramal, dalam bekerja, dalam kita beramal soleh. Syaratnya kita jaga, itu dituntut. Sunat-sunatnya kita jaga, itu dituntut. Kerja kita. Tentang rezeki, urusan Allah kepada kita. Jadi, kalau kita terbalik, kita hanya fokus kepada rezeki, tapi tak fokus sungguh-sungguh pada amal, kata pengarang tadi awal-awal, itu tanda buta mata hati. Terhapus mata hati. Tak ada mata hati. Mungkin mata zahir dia cerah. Mungkin mata zahir dia cantik. Mungkin mata zahir dia bagus. Tapi dia dikira sebagai tiada mata hati. Apa lagi pesanan? Dan Syekh Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bermula bagi segala hamba atas Allah. Atas Allah tu dari maknanya dari urusan Allah ada 3 perkara. Atas Allah maknanya bermula bagi kita hamba ni yang mana Allah yang tentukan. Maknanya itu urusan kepada Allah. Maknanya urusan Allah ada 3 perkara. Yang pertama namanya taklif mereka. Taklif maknanya Allah bebankan mereka dengan tanggungjawab. Taklif maknanya Allah bebankan dengan tanggungjawab. Itu urusan Allah. Itu kerja Allah. Itu urusan Allah. Kita tak sebut tanggungjawab. Kita sebut ialah urusan Allah ke atas kita. Urusan Allah. Urusan Allah, bukan ke atas kita. Urusan Allah. Yang mana serahkan kepada Allah. Jadi urusan Allah ada 3. Yang pertama apa? Taklif mereka itu. Allah bebankan mereka. Allah yang boleh wajibkan, haramkan, sunatkan, makruhkan, haruskan. Itu urusan Allah. Jadi kita jangan tanya, kenapa solat wajib? Kenapa arak haram? Kenapa zina haram? Jangan persoal. Kerana itu adalah atas Allah. Urusan Allah. Nombor 2, hal mereka, keadaan mereka, keadaan saya. Kaya, miskin, sakit, sihat, penat, cergas, kuat, lemah, sempurna, cacat, banyak rezeki, sikit rezeki. Itu hal mereka, urusan Allah. 3 benda ni kena faham. Urusan Allah. Yang ketiga, mendirikan pada pekerjaan mereka. Allah jadikan kita mampu, Allah jadikan kita boleh bergerak, Allah jadikan kita apa semua, mendirikan pada pekerjaan kita. 3 ni, urusan Allah. Urusan Allah, urusan Allah, urusan Allah. Habis urusan kita mana? Jadi kita kena tahu, bezakan mana urusan Allah kepada kita, yang mana pula tanggungjawab kita kepada Allah. Jadi kita selalu sibuk pada urusan Allah kepada kita. Kenapalah aku sakit? Aku nak dah semayang beberapa tahun pun masih sakit. Urusan sakit, urusan sehat, urusan Allah. Oleh kerana tak faham, jadi stres panjang hidup. Kenapalah aku masih miskin?
sedangkan aku dah macam-macam buat. Kaya dengan miskin, urusan Allah kepada kita. Dia salah fikir. Dia kata dia berfikir, sebenarnya salah fikir. Bila salah fikir, kita telah gunakan diri kita dengan cara yang salah. Akhirnya kita jadi susah. Contohnya macam di tangan saya ni, ada pensel. Pensel ni guna dia untuk tulis. Pencipta pensel, cipta pensel ni untuk tulis. Selama mana dia digunakan dengan cara betul, iaitu tulis, maka pensel ni akan berada dalam keadaan baik. Sekalipun dia tumpul, tajamkan semula, kemudian tumpul, tajamkan semula, sampailah habis akhir hayat dia. Dia okey. Tapi kalau pensel ni diguna dengan cara yang salah, kita ketuk paku, kita ompel, kita buat namanya tebang pokok, pensel ni canggih macam mana pun dia akan patah dan rosak. Kenapa? Sebab dia digunakan pada cara yang salah. Begitu juga diri kita. Diri kita digunakan untuk diri kita, kita kena gunakan diri kita sebagai hamba. Cara guna dia, gunakan diri kita sebagai hamba. Jadi hamba kena gunakan diri dia sebagai seorang hamba. Jangan kita masuk campur pula urusan Allah kepada kita. Bila kita masuk campur urusan Allah kepada kita, yang kononnya kita kata kita berfikir, sebenarnya kita yang akan rosak. Kita akan datang tekanan, datang stres yang tak perlu. Stres bukan tak boleh. Stres yang tak perlu, tekanan yang salah, sakit yang menyakitkan dan macam-macam lagi. Baik, sekarang ni nak tengok pula tanggungjawab hamba. Tengok di muka surat bawah tu. Dan bagi Allah atas segala hamba, ke atas hamba, maknanya apa? Tanggungjawab hamba, atas segala hamba maknanya tanggungjawab hamba ialah ada 3 perkara. Ini kerja kita. Ini baru betul fokus kerja kita. Iaitu apa? Yang pertama kerja kita bertawakal kepadanya. Bertawakal atasnya maknanya tawakal ala Allah. Tawakal kepadanya. Yang kedua, kerja kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja kita ikut. Dan yang ketiga, sabar atas demikian itu sampai mati. Kerja kita sabar. Bukan kerja kita sehat. Bukan kerja kita sakit. Bukan kerja kita kaya. Bukan kerja kita miskin. Ada orang yang memang Allah jadikan dia rajin dan kaya. Mungkin saja. Ada orang Allah jadikan dia malas dan kaya. Ada saja. Ada orang Allah jadikan dia itu rajin dan miskin. Ada. Dan ada juga orang Allah jadikan dia rajin, malas dan miskin. Ataupun malas tapi kaya. Ada saja. Menunjukkan bahawa kita berhati-hati dalam melihat kehidupan kita ni, iaitu fokus kepada urusan dan tugas kita. Ada 3 asas kat sini. Tawakal, ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabar atas apa saja yang timpa datang kepada kita sampai meninggal. Kita kena bertahan sikit je lagi sampai meninggal saja kesusahan yang ada. Dan makna demikian itu bahawasanya 3 yang dahulu itu masuk hamba dalam sekalian pekerjaan itu keberatan, kerana tiada tasawur wujud sekalian itu dengan sebab umpama daripadanya, kerana tak dapat tiada wajib atas Allah sesuatu. 3 yang pertama. Taklif tadi. Taklif perihal mereka mendirikan pekerjaan. Makna demikian itu bahawa 3 yang dahulu itu, bila masuk seorang hamba itu kepada pekerjaan itu, dia akan jadi rasa keberatan kerana dia tak ada gambaran. Dia tak ada kefahaman. Tasawur tu maknanya gambaran, pemahaman tentang sesuatu yang semua yang berlaku tu sebenarnya adalah hakikatnya ketentuan daripada Allah. Kenapa yang 3 yang pertama tu dirasakan beban? Taklif dari Allah, hukum hakam, rasa beban. Perihal mereka susah senang, perit apa terlalu terasa beban. Kerana apa yang mereka mampu dengan tak mampu terasa beban. Kerana mereka itu tiada tasawur. Kalau dia tak faham, tidak dapat melihat, tidak dapat memahami kenapa perkara itu berlaku. Kalau salam istilah saya, tak dapat bezakan yang mana urusan Allah kepada kita, yang mana urusan kita kepada Allah. Macam soalan yang saya pernah sebut kan, Ustaz, kalau kita ni, ni cerita mata hati lah ni. Kalau kita ni dah tentu sakit sampai mati, buat apa kita pergi berubat?
Sakit sampai mati, urusan Allah kepada kita. Jangan masuk campur. Berubat, urusan kita kepada Allah. Sebab berubat itu tawakal. Berubat itu ikut Nabi. Berubat itu ialah sabar. Kita fokus yang tu. Tapi kepada kita, ihwal kita, bebanan kepada kita, itu semua urusan Allah. Jadi soalan tu soalan dia campur dua, dia tak boleh faham. Dia kena bezakan. Tasawur penting. Dan tiga yang kemudian yang tadi tu, tawakal, ikut Nabi dengan sabar. Tengok tu, fokus kat situ. Tiga yang kemudian, tiga yang dulu, tiga kemudian. Tiga yang kemudian itu tidak dapat tiada. Tidak dapat tiada maknanya apa? Mesti. Daripada mendirikan hamba itu padanya. Seorang hamba mesti buat yang tiga tadi. Apa tiga tadi? Tawakal, ikut Nabi, sabar. Apa tiga tadi? Tawakal, ikut Nabi, sabar. Kerana tidak dapat tiada, mesti daripada sebab di dalamnya. Mesti kita pastikan, dapatkan segala sebab untuk kita tawakal, segala sebab untuk kita ikut Nabi, segala sebab untuk kita sabar. Kerja kita itulah, fokus dia tu saja. Itu kerja hamba, kita kena fokus. Tidak dapat tidak, maknanya mesti dapatkan. Inilah sekaliannya jikalau ada yang dijamin itu pada bukan keadaan yang dituntut. Jadi dalam bahasa Arab la budda. Betul. Mesti. Jadi oleh kerana itu dalam tajuk ini mengingatkan kepada kita supaya fokus kepada tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat susun fikiran kita, kita dapat susun yang namanya cara kita membuat pertimbangan, insya-Allah dengan cara ini serba sedikit mata hati kita akan menjadi cerah dan kita dapat melangkah dan terus berjalan meneruskan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Fokus tiga, urusan kita kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan semuanya ceria, senyum-senyum. Jangan rasa sedih-sedih. Sedih pada perkara yang patut sedih, maka sedihlah. Tapi pada urusan Allah kepada kita, jangan sedih. Susah senang, saya juga ada kesusahan saya tak nafikan. Tapi saya yakin semuanya daripada Allah yang sama. Dan Allah tidak akan mensia-siakan amalan kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun selesai bersama kita menyempurnakan kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana yang diuji dengan pelbagai penyakit diberikan syifa yang sempurna, yang ada masalah Allah memudahkan segalanya dengan asbab kita berada di taman ilmu pada pagi yang ceria dan bahagia ini. Terima kasih juga atas syarah kitab Hikam Jawi. Tajuk hari ini buta mata hati, tanda-tanda isyarat dan gejala, peringatan untuk kita untuk lebihkan masa untuk lakukan ibadah. Semua kehendak berlaku dengan iradah Allah. Kita murakabah, iaitu dekatkan diri kepada Allah dan merasakan mendapat pengawasan, perhatian Allah. Kita terus tawakal, bersabar. Moga Allah kurniakan kita ataupun anugerahkan kita dengan rahmat hidayah. Mudah-mudahan ilmu disampaikan bermanfaat dalam kehidupan kita duniawi dan ukhrawi. Jadi untuk terus bersama dengan Ustaz, teruskan di kuliah subuh setiap hari Isnin dan Rabu. Jadi kita jumpa lagi pada hari Rabu untuk syarah kitab Hikam Jawi ini, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, terima kasih kepada semua para jemaah yang hadir pada pagi ini juga. Dan tidak lupa kepada para penginfak yang terus menginfak ke tabung Gemah Nur Iman. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki dan rahmat ridha Allah dan terus dapat kita mengadakan kuliah-kuliah bersama dengan as-satidhah dan kita juga mendapat banyak ilmu keberkatan daripada menghadiri kuliah-kuliah yang telah kita sediakan, iaitu dari kumpulan Gemah Nur Iman.
Jadi kuliah seterusnya nanti jangan lupa lebih kurang 14 minit dari sekarang kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teruskan bersama sebentar lagi untuk bersama-sama di kuliah duha. Bagi yang ada urusan, semoga Allah mudahkan di mana pun kita berada di bumi Allah ini. Jadi sebagai penutup kuliah ini, sekali lagi dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah kita dengan memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ina nampak benda Ustaz dah keluar lah sebab line Ustaz hand. Iyakah? Okey, tak Dalam list apa. tu tak ada. Benda habis kan tutup dengan majlis ni kot, tasbih kafarah kot. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua jemaah. Jumpa lagi.